Kalau Jawi ni muka surat 2, rukun iman yang ke-5. Rumi surat berapa? 12. Kita 2 kali tak kita baca bab puasa. Jadi muka surat 2 Jawi baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian, yakni hari kiamat. Hari yang kemudian, yakni hari kiamat. Dipanggil hari kemudian selepas daripada kiamat tak ada dah harinya. Sebab matahari diletak di neraka untuk menyeksa orang-orang yang ahli neraka. Dipanggil hari kemudian, hari akhir, yakni hari kiamat. Dan barang yang bergantung dengan dia dengan hari kemudian. Beriman dengan kiamat dan beriman dengan perkara-perkara yang bergantung dengan kiamat, yakni perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kita mati. Termasuk beriman dengan rukun iman yang ke-6, beriman dengan persoalan barzah. Beriman dengan persoalan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan. Dibangkit, kemudian dihalau dan dihimpunkan di padang mahsyar. Kemudian ada syafaatul uzma di padang mahsyar. Kemudian ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, ada titian sirat dan syurga dan neraka. Itu semua termasuk di bawah rukun iman yang kelima. Beriman dengan hari kemudian, beriman dengan berlakunya kiamat dan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada mati. Ini termasuk dipanggil perkara sam'iyat. Kita dalam bahagian usuluddin ni, bahagian ilmu tauhid dia ada 3 bahagian. Ilahiyat, cerita bab ketuhanan. Nubuwiyat, cerita bab kenabian. Sam'iyat ni perkara yang diambil daripada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil nakli. Tidak ada dalil akli dah lah. Ini hanya sam'iyat yang didengar daripada hadis Nabi dan didengar daripada ayat-ayat Quran. Di antaranya persoalan barzah. Barzah ada persoalan, kemudian ada nikmat dan ada seksaan. Ada persoalan, ada nikmat dan ada seksaan barzah. Persoalan muka nakir itulah. Persoalan muka nakir, yang mana persoalan muka nakir, pertanyaan pertamanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Itu persoalan yang pertama. Jadi yang dapat jawab adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man rabbuk ni, Allahu Rabbi, Rabbi Allah ni, Allah Tuhanku. Orang yang berjawab adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan barzah yang pertama adalah persoalan berkaitan dengan akidah. Itu persoalan yang pertama alam barzah, persoalan berkaitan dengan akidah. Kemudian persoalan barzah ni, jikalau lepas persoalan barzah, maka apabila cerah alam barzah, maka cerahlah di alam-alam yang kemudian. Tetapi apabila alam barzah ni gelap, maka gelaplah sampai kemudian. Cuma berkaitan dengan seksaan barzah, dia ada 3 golongan. Yang pertamanya orang kafir, orang munafik. Itu seksaan barzah, dan seksaan tu selama-lama sampai ke syurga, sampai ke neraka. Itu orang kafir dan orang munafik. Orang yang beriman, yang saleh, maka alam barzah ni menjadi raudhatun min riyadil jannah.
kebun daripada kebun syurga. Dia akan dapat nikmat daripada alam barzah, mahsyar sampai ke syurga. Ini orang-orang yang beriman yang soleh. Orang kafir munafik seksaan daripada barzah selama-lamalah. Mahsyar pun seksaan. Lepas daripada mahsyar pergi kepada neraka. Ini orang kafir, orang munafik. Kemudian golongan yang ketiganya, golongan orang yang beriman tetapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada akidah, orang yang ada pegangan, tapi amal ibadat dia tak cukup. Amal ibadat dia kurang, hak Tuhan larang pula dia pergi buat. Tapi orang ni orang yang ada akidah, orang yang ada iman. Tapi orang ada akidah, orang ada iman yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala pun kena seksaan barzah. Tetapi orang yang beriman yang derhaka ni dia masih lagi ada peluang. Terkadang seksaan barzah dia tu terangkat dengan doa-doa orang yang hidup. Orang hidup kan, doa semua, doa keampunan kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Hak hidup pun dia minta Tuhan ampun, wal amwat, hak mati pun dia minta Tuhan ampun. Orang yang minta ni pula di kalangan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, di kalangan orang-orang yang soleh. Allah perkenan istighfar, permohonan keampunan dia, maka Allah Taala ampunlah. Di kalangan orang-orang mati yang beriman tetapi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi ada peluang. Dan orang yang beriman yang derhaka, yang kena seksaan barzah ni, dia masih lagi ada peluang sebab anak-anak cucu dia buat kebajikan. Anak-anak cucu dia buat kebajikan. Bukan anak ni, keturunan dia. Keturunan dia sampai kiamat. Maknanya kalau keturunan dia melakukan ketaatan, maka dia pun dapat pahala. Kita buat kebajikan, kita dapat pahala. Dan juga kepada orang yang asalnya datang kita ni. Mau ayah tu asal datang kita, tok nenek tu asal datang kita, semuanya dapat pahala belaka. Sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam dapat pahala sebab kita ni asal daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau orang yang beriman ni yang banyak dosa ni, dia mati, anak buat taat boleh pahala ke dia, anak buat taat boleh pahala ke dia, lama-lama banyak pahala daripada dosa, maka terlepaslah orang beriman yang banyak dosa saat ni daripada seksaan barzah. Bayangkanlah anak berapa orang buat taat misalnya, cucu lagi pula buat taat. Tak taat lah ni. Kalau tak taat kok sajalah dianya. Kita anak cucu buat taat ni tak ada perlu niat-niat pun, automatik siapa ke dia. Kita nak niat ke siapa? Niat ke mak ayah, tok nenek. Kadang-kadang kita ni, tok nenek kita, tok ki kita pun kita dak dandang. Kita lahir tu tak ada dah tok ki tok nyang kitanya. Macam mana kita nak niat ke mereka? Kita pun dak kenal mereka. Automatik mereka dapat pahala. Tanpa perlu kita niat. Nak niat tu niat lah, nak niat pun. Tapi tak perlu pada niat, automatik sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Mana apabila anak cucu buat kebajikan, pahala ni diletak dalam dulamah, malaikat akan bawa ke kepala kubur dan dikurniakan kepada orang kubur, maka kubur dicerah dengan amal ibadat yang dilakukan oleh keturunan dia. Tapi kalau orang tu anak cucu tak taat, maka tak ada benda lah, gelap dianya. Yang mana anak cucu tu dapat pahala daripada kebajikan dia, maka tok nenek dia kata pun dapat pahala. Jadi anak cucu nak dapat pahala ni anak cucu yang ada akidah. Sebab sesiapa yang buat amal, akidah dia tak ada, bukan berpegang dengan akidah yang menyalahi sebenar, bukan pegangan di sunnah wal jamaah, maka dia buat amal tu tak ada pahala. Jadi mak ayah pun tak ada pahala. Jadi maknanya anak cucu yang ada akidah wa amal dapat pahala, mak ayah pun dapat pahala.
Itu hak anak cucu. Hak sedekatun jariyah pula. Sedekatun jariyah. Hak kita dah infak. Orang nak buat masjid, kita infak. Orang nak buat madrasah, kita infak. Nak buat tempat pengajian, kita infak, kita derma. Hak ni akan dapat pahala semua kita. Dapat pahala pula apa sampai masanya banyak pahala dari dosa yang asal pada masa mati kita banyak dosa. Iman ada tapi banyak dosa. Lama-lama pahala mari banyak pahala dosa, terlepaslah dia daripada seksaan barzah. Jadi orang beriman yang derhaka janji ada iman masih lagi ada harapan. Orang kafir, orang munafik kekal selama-lamanya dalam seksaan. Itu berkaitan dengan persoalan alam barzah. Kemudian adalah golongan-golongan yang terlepas daripada persoalan. Setengah mengatakan lepas terus, setengah mengatakan bukan lepas terus, kena persoalan barzah tetapi persoalan yang ringan. Hak lepas terus persoalan barzah ada di para anbiya, para mursalin. Hak tu lepas terus daripada persoalan barzah. Ada pun contohnya orang mati syahid. Syahid dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat. Mati beranak. Mati beranak, mati terkejut, mati lemah. Mati apa lagi? Mati kebakaran. Hal ni pun di antara golongan yang lepas dari persoalan barzah. Setengah mengatakan tak lepas, kena persoalan yang ringan. Cek ringan je. Dia macam kita atas dunia lah. Kita lalu kok kastang tu. Ada hak lepas terus, ada hak ditahan juga. Tapi dia cek lebih kurang je, tidak periksa. Ada pula masuk dalam bilik tak nak bongin lah. Tu cek habis tu. Jadi saya mengatakan hak mati syahid tadi ni saya mengatakan tak kena tu persoalan barzah. Setengah mengatakan kena juga persoalan tapi persoalan yang ringan. Lebih kurang je lah. Kalau persoalan tu ringan mudahlah lepas. Macam tadilah. Dia tak cek perhabis barang kita tu mudahlah lepas. Kalau dia cek banyak kali juga tu. Tapi dia tanya apa di jalan. Tapi tahan juga. Cuma dia ni soal rekah-rekah je. Di antara yang ni tak kena persoalan barzah ataupun persoalan yang ringan, di antaranya orang yang dalam sakit nak mati tu dia baca qul huwallah 100 kali. Baca qul huwallah 100 kali sebab qul huwallah ni suratul ikhlas. Suratul ikhlas qul huwallah ni. Ikhlas mana apa? Kita sebut kata ikhlas ni go lillahi ta'ala. Tu ikhlas tu ikhlas cerita bab pahala. Ini ikhlas dalam bab akidah. Ikhlas ni kalau bahasa Melayu kita dia panggil licin, bersih, suci. Tu ikhlas. Jadi mana suratul ikhlas ni pegangan yang licin, pegangan yang suci, pegangan yang bersih, yang tidak bercampur dengan pegangan-pegangan yang bid'ah. Tu. Ini hak paling besar sekali. Jadi orang baca kalau 1 kali ni serta dia ada akidah lah. Bukan baca saja tak ada akidah. Tu tak pakai rawa dia baca banyak mana pun. Macam orang lepas semayang. Tiap-tiap lepas semayang dia baca ayat kursi. Orang ni ahli syurga dah Nabi kata. Tak masuk syurga kan ni tak mati lagi. Nak masuk syurga kan ni? Nak masuk syurga kena mati dulu. Dak syurga hak sebenar pun raudatun min riyadil jannah. Dak syurga sebenar pun kebun syurga. Kena matilah dulunya. Lebihnya orang baca ayat kursi. Tapi ayat kursi ni ayat akidah. Bukan baca saja serta berpegang dengan akidah yang ada naik kursi. Sama dengan orang baca kalau 1 kali. Terlepas juga daripada persoalan kubur. Setengah mengatakan tak lepas. Dia kena persoalan yang ringan. Sebab pandangan yang rajihnya mengatakan yang betul-betul tak kena persoalan barzah adalah para anbiya dan orang yang mati syahid ma'rakah. Mati syahid dalam peperangan menegak agama. Ni syahid besar orang panggil.
Hak tadi mati beranak, mati lemah, mati terkejut, mati kebakaran, apa semua dipanggil syahid kecil. Dipanggil syahid akhirat. Hak kena mandi. Hak ni kena mandi, kena kapang ni. Syahid ma'rakah. Syahid dalam peperangan menegak agama. Hak ni jenazahnya diharamkan mandi, diharamkan kapang, hanya kebumikan sahaja. Syahid ma'rakah ni lah. Syahid dalam peperangan ni lah yang terlepas daripada sebarang persoalan barzah sebagaimana para anbiya. Di antara laginya orang yang sentiasa membaca surah Tabarakah tiap-tiap malam terlepas daripada persoalan barzah ataupun kena persoalan yang ringan. Setengah laginya orang yang baca surah Sajadah tiap-tiap malam. Ni kelebihan mereka ni. Cerita bab kelebihan yang mana terlepas daripada persoalan barzah. Kemudian persoalan barzah ni kena persoalan ruh dan jasad. Bukan ruh saja disoal, ruh serta ngejasad. Sebab sebelum disoal, Allah Ta'ala akan kembalikan balik ruh kepada jasad yang tadi ruh dicabut keluar. Kena persoalan barzah, nikmat dan azab adalah ruh serta ngejasad. Kita biasa budak-budak dulu dengar ruh je, jasad tak kena. Itu satu pandangan lah. Tapi jumhur kebanyakan pandangan yang disoal, kemudian dapat nikmat, dapat azab, ruh serta dengan jasad. Itu di antara hak beriman dengan hari kemudian, berkaitan dengan barzah, berkaitan dengan persoalan munkar dan nakir. Disoal di dalam kubur. Disoal oleh munkar nakir. Dalam kubur ni kira rolik lah. Biasa mati ke bumi, rolik gitu. Tapi kalau orang mati lemah hak tak kubur, mana? Hak mati makan di binatang buah, ha? Hak mati kena bakar tu kan, tak kena soal. Hak tak tanam terus, bubuh dalam cermin macam markah. No. Bukan markah budak cermin gitu je. Tak tanam. Hak ni dia panggil persoalan kubur. Persoalan kubur lah. Dia panggil persoalan kubur ni, rolik ni kubur lah. Mana kalau duduk kubur pun sama jugalah. Kubur atas darat pun kena semacam. Hak dapat nikmat lah. Hak kena azab lah. Walaupun dia budak cermin pun. Tengok tak ada benda. Ni alam dunia tu alam barzah. Ni tak nampak dengan mata kasar. Ni ada rubuh rakaman. Nak tengok dalam tu ada apa. Ini benda gaib. Benda gaib. Benda yang sam'iyah. Yang mana tak dipikir dengan akal. Yang hanya kita semata-mata dengar daripada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian apabila dikebumikan, maka persoalan barzah ni, mana mereka akan tanya serta-merta. Mereka akan tanya serta-merta. Kita bukan ngaji, dengar macam budak-budak dulu. Orang yang terakhir melangkah, tinggal kubur, 7 langkah, muka nakir mari. Kita dengar masa budak-budak dulu. Orang terakhir ni, bukan ke orang depan ni, ramai akan kubur kan. Orang terakhir langkah, 7 langkah je, muka nakir mari. Tak ada balik tengah duduk situ lah. Dan bukan nakir tak mari duduk situ lama kan. Bukan nakir tak mari. Sebab apa? Orang terakhir langkah 7 langkah je dia kata, muka nakir mari dah. Sebab tu Nabi apabila selesai ke bumi, Nabi suruh sahabat, istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah oleh kamu bagi saudara kamu. Ni, pasal ke bumi ni. Fa innahu al-an yus'al. Kerana saudara kamu ni sekarang ni tengah disoal. Walaupun Nabi tak tahu kubur lagi dengan para sahabat. Nabi tak berundur pun lagi daripada kubur. Sahabat pun tak berundur lagi daripada kubur. Tapi Nabi suruh sahabat supaya minta ampun kepada saudara kamu dalam kubur ni. Fa innahul an yus'al. Sekarang tengah disoal ni. Soal dah. Sebab itulah kita ketika kita pergi kubur, masa nak kebumikan jenazah, kita nak berdoa pun boleh, nak baca Quran pun boleh, nak bertahlil, berzikir pun boleh. Boleh belaka. Nak buah pun boleh. Tapi orang ramanya buah. Belang-belang duduk atas ni, berendang. Kena berendang.
Kenapa? Kita panggil dulu takung. Takung. Takung macam takung buat air batu macam itu. Kenapa? Bukan air batu hok cek-cek ni tu, air batu yang begitu, takung. Dia duduk atas berendang tu kau hidup buah. Hidup buah nyonyi tanya ni kubur siapa, ni mati bila. Oh, jadi pengkaji sejarah pula tu. Dah kubur ni berdoa dah. Kepada saudara kita hak kita sedang hantar kita ke bumi ni berdoa. Tapi orang kita ni buah. Sejarah jenazah duduk rumah tu pun kita buah. Bubur kursi bunuh bawah dengan kipas angin dengan bekas habuk rokok. Supaya orang boleh buah. Tu hak bawah, hak puan atas. Hak puan atas. Kita nak naik tu pang nak baca sikit udah leh sebab apa? Hidup buah ramai atas. Siapa buah? Bukan orang lain. Anak cucu si mati. Walah anak cucu si mati wa amma, tu tak ada khilaf. Memang si mati dapat manfaat. Ni kita ni orang suku Sakat ni yang ni baca Quran depan dia dapat manfaat ke tidak, tu khilaf ulama. Tapi kalau anak cucu tak ada khilaf anak cucu. Tapi anak cucu pun buah. Jadi kita orang luar ni lah buah, bukan mak ayah kita pun. Pok rabuk di buah. Kan nak kata mana? Yelah sebab kalau raya-raya ni, kalau balik bukan balik semua. Ada balik belah kan dia ada dua kan? Dua keluarga kan? Balik belah Linu, kadang-kadang balik belah ini. Tapi kalau kematian balik belaka. Tadi banyak cerita tanya khabar. Baru ni raya dia tak balik, tidak jumpa. Mati dia balik. Lepas tu mati balik belaka. Banyak benda lah kita nak tanya khabar. Sekarang kita banyak gitu. Kita tak sama Kelantan. Kelantan kalau biasa-biasa saya ngaji dulu, dia banyak baca. Hak jenis baik buah tu buah macam duk mana pun. Tapi nak cerita dalam ramai-ramai tu banyak juga orang baca. Kerana kurang. Padahal kadang-kadang tak pandai. Satu kali tu saya ziarah hak kematian, dia pasang kaset. Bukan kaset lah, ni CD lah. Learning ke kaset. Tapi dia pasang tu, Allah kata, tak ada orang hok ni depan ni boleh baca, anak beranak pun tak ada. Akhirnya baca kaset gitu je. Jadi kita pada masa ke bumi tu, yang lebih afdalnya adalah berdoa. Tahlil boleh, baca Quran boleh, yang afdal berdoa. Afdalnya berdoa sebab apa? Masa tu arwah sedang disoal. Soal oleh Munkar dan Nakir. Itu alam barzah. Kemudian tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala yang kedua, yang mana antara dua sangkakala ni, tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, ini tikahnya 40 tahun. Nanti sangkakala yang kedua dihidupkan Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian Israfil pun ambil seruna dia tu. Ditiup, maka keluarlah roh dan jasad daripada kubur. Lepas tiup sangkakala yang kedua. Kemudian dihalau kepada mahsyar. Daripada dihidupkan kembali sampai ke halau kepada mahsyar ni, bersalahang-salahang lah tangga dia. Ada daripada dibangkitkan kembali ke mahsyar, ada yang menunggang. Orang menunggang ni mana orang mutakin lah, orang banyak bekal. Ada orang yang berjalan. Berjalan ni orang yang amal kurang sikit. Ni daripada dibangkitkan kembali, nak berhimpun di mahsyar, tempat berhimpun ni. Ada yang menunggang atau muttaqin, orang yang banyak bekal. Ada yang berjalan atau orang kurang amal. Ada yang jalan atas muka atau orang tak ada amal. Ada yang muka kera lah, orang yang berzina. Ada rupa babi lah, orang yang makan rasuah. Daripada bangkit nak himpun ke padang mahsyar. Ada yang dalam keadaan teraba-raba. Sebab apa? Dalam keadaan dia buta. Ada yang tuli, ada yang bisu. Ni macam-macam pesing lah. Daripada tempat bangkit sampailah kepada mahsyar, tempat berhimpun. Di mahsyar ni pula bagai-bagai tangga lah pula.
Hak dapat nikmat lah. Hak kata berenang dalam peluh lah. Tapi masing-masing dah lah sini. Masing-masing. Hak ni di mahsyar. Mana kalau barzah dia cerah, mahsyar dia pun cerah. Kalau barzah dia sampai kiamat ni gelap, mahsyar dia pun gelap. Maka di kalangan orang-orang yang derhaka ni, orang-orang yang kena seksaan di mahsyar ni, dan mungkin mahsyar ni, matahari dengan kepala bagi orang yang terseksa 4 jari je. Dekat dengan matahari di kepala. Ni bagi orang kena seksa lah. Maka Allah Ta'ala pun campur ilham kepada puak-puak yang kena seksa ni. Nak cari rasul. Cari rasul nak buat apa? Ya, kira. Lah. Mana kalau kata ke neraka lah, sanggup. Ke neraka lah sanggup. Sebab apa? Sebab tak tahan dah dengan seksaan di mahsyar. Walaha seksaan mahsyar dengan seksaan neraka, berat seksaan neraka ni. Sebagaimana orang yang terseksa di alam barzah. Bilalah nak kiamat. Tak tahan Bilalah nak kiamat. Kiamat, seksaan mahsyar berat daripada seksaan barzah hari. Begitu juga orang yang hidup atas dunia ni hak susah. Bilalah nak mati kot senang. Dengar warna kali. Mahsyar dengan hidup. Susah warna pun hidup. Tak nak banding dengan barzah. Susah hidup ni ada juga orang boleh tolong. Mahsyar berat lagi. Tu tak ada iman dia bunuh diri. Apa? Tak tahan dah terseksa hidup dunia dia bunuh diri. Berat lagi lah barzah daripada dunia. Berat barzah. Bilalah nak kiamat. Kiamat mahsyar berat lagi. Berat mahsyar ni. Bilalah nak kaki. Biarlah neraka pun. Neraka berat dah mahsyar. Mana dia kau lama kau berat. Tak ada kau orang ingat. Jadi jumpa cari senabi. Nak boleh jumpa senabi ni pula 1000 tahun pula. Nak boleh jumpa senabi ni. Jumpa daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS. Kau jawab nafsi. Mana apa? Tak boleh nak jumpa dengan Tuhan ni. Ini masing-masing. Bukan Nabi-Nabi ni komang. Bukan, jangan salah faham. Sebab Nabi-Nabi ni tahu dah. Ini adalah hak Nabi SAW. Tetapi kenapa tak royak lalu? Baru cari senabi. Hak tu Tuhan tak capok lah tu. Bila Nabi Adam kata nafsi, dia cari Nabi Idris pula. Seorang-seorang tu nak dia jumpa 1000 tahun pula. Siapalah jumpa ke Nabi SAW, barulah Nabi kata analah hak aku tu. Tu barulah Nabi kita sujud di bawah aras selama 7 hari apa kisah dia tu. Hak Tuhan perintah Nabi angkat kepala, Nabi minta supaya dibagi syafaat, pertolongan supaya ke kaki. Maka Tuhan pun akan ke kaki. Dia panggil apa? Syafa'atul uzma. Syafaat besar fi fasil qada dia panggil. Syafaat besar pada nak ke kaki. Syafaat besar pada nak ke kaki. Di syafaat ni banyak syafaat kecil kan. Semua Nabi boleh bagi syafaat kecil-kecil ni. Orang yang soleh boleh bagi syafaat. Keluarga yang mati syahid boleh bagi syafaat. Syafaat kecil orang panggil, pertolongan kecil. Anak yang mati belum balik pun boleh bagi syafaat. Syafaat kecil. Hak ni apa panggil syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat besar, pertolongan besar untuk Tuhan ke kaki. Hisablah. Maksud dia gitu. Ni milik Nabi SAW sahaja. Syafaat besar ni milik Nabi. Syafaat kecil ni Nabi kita pun boleh bagi, nabi-nabi lain pun boleh bagi. Syafaat kecil macam mana? Contohnya hisab masuk syurga, lapis tak tinggi, Nabi bila bagi syafaat tolongan naik tinggi sikit. Dia gitu. Kalau kata lapis syurga paling rendah, naik tinggi sikit. Ataupun pada masa timbang tu sama berat. Nabi bagi syafaat, Nabi berat belah kanan boleh masuk syurga. Kira-kira berat belah kiri kena neraka. Dia beriman. Nabi bagi syafaat, neraka dia sepatutnya tempoh ni lama, kurang sikit. Dia gitulah. Tapi syaratnya orang yang beriman saja yang Nabi dapat bagi syafaat. Ada pun kafir, orang kafir Nabi tak dapat bagi syafaat.
Melainkan setengah mengatakan bahawa orang kafir yang Nabi boleh bagi pertolongan adalah Abu Talib. Yang mana Nabi bagi pertolongan, diringankan siksaan neraka, ringan gelegok otak. Itu hak paling ringan. Nabi bagi syafaat kepada Abu Talib. Ada pun lain tu syarat nak dapat syafaat adalah di kalangan orang yang beriman. Ada pun hak tadi hak milik Nabi ni dia panggil syafaatul kubra pada kaki. Kaki dah lah hisab kira. Kira. Hisab kemudian mizan timbang. Dihisab dulu. Masa hisab ni lah kadang-kadang kita nak kena bagi pahala kita ke orang. Ni. Mungkin belum hisab kalau timbang selalu mungkin berat belah pahala. Tapi apabila hisab kita ada salah dengan anak Adam, minta maaf pun tidak, apa pun tidak, bayar dengan pahala. Ni. Hisab ni kadang-kadang bankrupt. Apabila bankrupt masa hisab, mizan timbang kat gigi, tak ada benda dah lah, congek belah kiri dah lah. Ni masa hisab. Maknanya kalau tanpa hisab, kemungkinan kalau timbang lalu, mungkin lepas. Tapi kena hisab dulu. Kena kira dulu. Hak kebaikan betul-benar pun kira dulu. Hak kejahatan pun kira dulu. Kemudian kebaikan ni kalau ada kesalahan orang pula kena begiang dulu. Tu hisab. Jadi mereka yang terlepas daripada soalan kubur, mereka pun terlepas daripada hisab. Mereka pun terlepas daripada hisab. Dan ada orang yang kena hisab, tapi hisab yang ringan juga. Macam barzah soalan yang ringan, kira pun kira yang ringan. Ada yang masuk syurga tanpa hisab pun ada. Ada yang masuk syurga tanpa hisab. Bila selesai hisab, pergi pula kepada timbang. Melainkan yang dapat masuk syurga tanpa hisab, maka golongan ni tidak akan ditimbang. Tak timbang lah. Sebab dia pun tak ada hisab. Pakar masuk syurga terus. Maka masuk syurga tanpa hisab pun tak ada mizan, tak ada timbang. Ada pun hak kena hisab, ada timbang dia. Timbang daripada dia timbang ni, dia ada 2 daun. 2 daun, 1 lidah. Yang mana besarnya daun ni, lidah ni, sebesar 7 petala langit. Kemudian timbang ni pula setengah mengatakan timbang amal kebajikan. Setengah mengatakan timbang kertas suratan kebajikan. Atau khilaf ulama. Setengah mengatakan timbang kebajikan kita. Maknanya kalau kebaikan dijisimkan, dibentukkan seperti nur. Kejahatan dijisimkan, dibentukkan dalam keadaan gelap gelita, kadang-kadang gelap. Ni. Mana Allah Ta'ala jisimkan. Allah Ta'ala bentukkan amal kita sama ada baik ataupun jahat. Baik dalam rupa cerah molek lah. Cerah bercahaya kalau amal baik. Amal jahat dan kadang gelap. Timbang 2 ni. Setengah mengatakan timbang suratan amalan. Kertas tu. Ni mizan. Timbang amalan. Kemudian selepas selesai timbang amalan tu, cerita pula berkaitan dengan Telaga Haud. Telaga Haud. Telaga Haud ni setengah mengatakan duduk dianya sebelum daripada titiang sirat. Setengah mengatakan selepas titiang sirat. Telaga Haud ni bukan Telaga Kausar. Telaga Kausar itu di dalam syurga. Telaga Haud ni bukan dalam syurga. Tetapi airnya daripada Telaga Kausar. Yang mana Telaga Haud ni adalah untuk ummah Nabi SAW. Ummah lain telaga masing-masing. Ummah Nabi kita Telaga Haud, minum sekali tidak akan dahaga selama-lamanya. Ada pun ahli syurga, minum dalam syurga, minum kerana nikmat. Minum kerana nikmat. Bila dapat minum Telaga Haud ni, maka tak akan dahaga selama-lama. Jadi setengah pandangan mengatakan Telaga Haud ni duduk di sebelum meniti tiang sirat. Sebab ada hadis menceritakan bahawa malaikat halau pokok kapi, pokok pasir ni nak pergi minum getek. Jadi kalau Telaga Haud ni duduk selepas tiang sirat, orang kapi tak ada dah, dia jatuh dah. Setengah pandangan ada 2. Sebelum tiang sirat dan setengah pandangan mengatakan selepas tiang sirat. Itu khilaf ulama lah. Berkaitan dengan Telaga Haud ni duduknya di mana. Selepas tu cerita pula berkaitan dengan titiang sirat.
Titian sirak yang mana rupa asal dia ni, rupa asal. Rupa asal tajam daripada mata pedang, halus daripada rambut lagi. Yang mana ala ke naik 1000 tahun, negak tengah 1000 tahun, hala ke turun 1000 tahun. Ini rupa asal. Rupa asal titian sirak. Kemudian titian sirak ni dibesarkan kepada orang-orang yang soleh. Dibesarkan kepada orang-orang yang soleh, dikecilkan kepada orang-orang yang fasik. Hak ni orang-orang kafir tak ambuh meniti titian sirak ni. Hak malaikat halau. Dah lah halus, tajam. Tempat megang tak ada. Tempat megang tak ada. Titian sirak tempat megang tak ada. Lepas tu bawah kahit pula. Malaikat hak dia jaga neraka tu, kahit pula. Mana tak ada apa-apa lah. Tak ada nak ternya, dia bawa jatuh lalu lah dalam neraka. Titian sirak. Yang mana titian sirak ni dibentangkan atas muka neraka. Dibentangkan atas muka neraka. Dibentangkan atas muka neraka Jahannam. Sebab neraka Jahannam sebelah atas. Dia 7 lapis kan. Hal lain tu ke bawah belaka. Neraka Jahannam atas sekali. Maka titian sirak ni atas muka neraka Jahannam. Makna apa? Semua orang kena lalu atas ni. Walaupun para-para rasul, para-para anbiya sekalipun. Sebab apa? Sebab syurga seberang sana. Mana semua akan lalu ikut titian sirak, semua akan lalu ikut atas neraka Jahannam. Tak terkecuali. Ni kadang-kadang ada orang balik dengar ngajar seumpama tu, neraka seberang sana, syurga seberang sana, dia buat lawak pula. Buat gurau pula. Dia buat gurau kan? Dia kata, kalau nak buat jahat, jangan buat jahat sikit-sikit. Kena buat jahat banyak-banyak. Kalau buat jahat sikit-sikit, Tuhan kurang marah, Tuhan pergi capok je dalam neraka. Tapi kalau buat jahat parok-parok, Tuhan marah sangat kita, Tuhan pun ambil kita, gandeng kita neraka, telajak masuk syurga. Ayat main. Jangan, ini benda pegangan ni, benda gaib. Buat main boleh jadi kafir. Jangan main. Dia dengar kita, dia dengar dalam neraka sini, syurga sebelah sana. Dah oleh kerana jahat sangat ni, Tuhan ambil, Tuhan gandeng dia. Jadi terlampau kuat Tuhan gandeng, terpelanting masuk syurga. Dia gurau benda gaib, benda pegangan. Dia buat macam digandeng ayam berkali. Gandeng ayam kena pasu. Dia gitu berkali. Mana kata kena jahat-jahat sungguh. Jangan jahat sikit-sikit. Sebab syurga sebelah sana. Kena lalu kot syurga tu belaka. Habis. Tapi orang kata lalu belaka termasuk para-para anbiya pun. Hak sepantah kilat apa semua tu kan. Kita biasa dengar dah kan. Hak mana amal ibadat menjadi kenderaan. Sedekah jariah menjadi kenderaan. Binatang korban menjadi kenderaan. Binatang korban menjadi kenderaan. Tu ada pula orang dia kata, kalau binatang korban jadi kenderaan, kita tak boleh ambil segian lembu dia tu dia. Kena ambil seekor kambing. Boleh di kenderaan. Kalau segian lembu, lagi dia ikut 7 gian, dia ikut seekor dia kata. Tak boleh di kenderaan. Sebab apa? Sebab segian, daripada 7 gian kan lembu kan. Lepas tu, kena nak naik kat mana? Naik kat katil dia. Kalau ambil kambing, seekor tu kan, cukup dah. Boleh di kenderaan. Dipikir kat mana? Satu bahagian ke apa ke, jadi kenderaan belaka. Di antara kenderaan laginya, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dijadikan burung yang akan menerbangkan kita melintasi titian sirat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kita atas meninggalkan maksiat, tidak ada daya upaya kita untuk melakukan kebaikan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita belaka ni. Kita tak ada daya upaya nak meninggalkan maksiat, nak melakukan ketaatan kesemuanya dengan pertolongan Allah, dengan susunan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni la haula wala quwata illa billah, yang mana dituntut kepada kita memperbanyakkan. Kalau kita ni memperbanyakkan baca la haula wala quwata illa billah, serta kita memahami apa yang kita baca,
Tak ada lah riak, ujuk, tak ada lah. Nak nunjuk ke orang kebaikan, kita boleh buat kebaikan taufik hidayah Tuhan. Kita nak berasa lebih dengan kebaikan kita. Kebaikan ni, kalau tak nak beri kekuatan, tak boleh nak buat. Kita nak sebut Allah sepatah tak gerak, kalau tak beri kekuatan. Mari kita duduk menung puahi. Selawat sepatah, tak gerak. Nak tasbih sepatah, tak gerak. Mana kalau tak beri taufik hidayah, tak gerak kitanya. Jadi apa-apa kebaikan kita dapat buat tu, taufik hidayah Allah. Jadi kalau kita baca la haula wala ni, kita faham sungguh dan meresak sungguh, maka tak marilah riak, ujuk, takabur apa semua. Sebab kita nak berasa lebih dengan amal. Amal kita taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh belajar taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak tuan tak bagi taufik hidayah, depan batang hidung tidak heran. Batang hidung tidak heran. Kadang-kadang hak ada dah. Garik tu ada dah surah sejik tu. Kan Abu Kitab pun dia lagi balik. Isyak dia lagi pula. Hak di situ ledah. Bukan lagi nak pergi duduk rumah orang ngajar malam ni. Pergi. Bukan. Hak ada dalam tu dah. Orang ngajar dia lagi. Tapi 5 waktu dah sejik. Siap ajar lagi sejik lagi. Ajar lagi sejik. Mari lagi sejik. Dia kena royak molek lah. Mari lagi sejik. Orang ngajar kita pakat temu lagi balik. Kata-kata gitu. Dah. Dia ajak pergi sejik. Tengok ngajar dia temu lagi balik. Kadang-kadang orang ngajar je tu Quran. Kadang-kadang nak baca Quran. Orang ngajar je berzikir. Ni masalah belaka lah ni. Orang tu jauh jelak kadang-kadang. Boleh mari ngaji. Kadang-kadang orang ngajar 10 minit, sekejam, setengah jam. Dia bawa siapa. Dah balik kerja. Nak jemput ke rumah lagi pula. Lepas tu nak patah mari balik ngaji pula. Tapi sungguh. Tuhan beri kekuatan. Jauh. Tapi kalau Tuhan tak beri kekuatan, dekat pun tak apa. Bila siapa? Sepu dengan terawih. Tak apa lah. Sepu dengan terawih, siapa? Tayang ngajar, tak apa. Kerana sepu dengan terawih, siapa lah dia ni. Sebab apa? Mak ayah dilatih gitu. Sepu, main balik awal. Buat kuih, disurah. Malah terawih, pakat pergi habis anak beranak. Malah ngajar, tak nitah. Mak ayah kita ajar gitu, kita pun amal gitu, kita pun didik anak-anak kita pun budaya seumpama ni. Ini bukan budaya agama, ini budaya adat, budaya. Adat budaya, bukan agama. Sepatutnya tayang ngajar tu kena pergi. Budak lagi bising kan, kalau rasa puas, pergi main tanah. Dah apa faedah? Jangan kata gitu. Budak bersih. Budak putih, suci, tak ada dosa. Walaupun dia main tanah, ni spekar ada kan, masuk dalam telinga dia ni. Walaupun dia tak main heran pun. Masuk dalam telinga dia. Lepas tu kadang-kadang orang yang biasa dengar masa budak-budak, time tua, dia belajar, jadi dia mudah faham satu-satu masalah. Sebab apa? Sebab sebenarnya masa dia kecil, dia dengar tu ada dalam ni. Ada dalam hafizah dia panggil. Kita panggil ada dalam memori dia. Tapi dia mudrikah, kalau tanya tak tahu dah. Tapi bila orang ngajar je, ni hak dalam dia akan tubik balik. Itu hikmah dia. Mana tak saja. Kita bawa pergi budak ke surga, walaupun hidup main tanah pun tak saja. Sebab dia budak suci, bersih. Kita duduk dalam sejik kan, duduk hangguk, faham tu, belum tentu lagi faham. Duduk dalam sejik. Mana kena ajar budaya gitu. Tapi nak ceritanya, kekuatan tu mari daripada taufik hidayah Allah. Kita boleh belajar pun, taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Sunat perbanyak jadi kenderaan ketika tuan sirak. Lepas tu beriman dengan syurga, beriman dengan neraka. Itu semua termasuk di bawah rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kemudian. Kita ahli sunnah wal jemaah, syurga neraka ada dah sekarang. Tu je lah. Mu'tazilah dia kata syurga neraka tak ada lagi sekarang sebab tak guna lagi, tak pakai lagi. Kalau buat pun tak ada faedah, bazir dia kata. Ni Mu'tazilah. Wala Tuhan kata uiddat lil kafirin. Neraka uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang kafir. Disediakan mana ada dah nah. Memang ada dah syurga neraka ni. Lepas tu syurga tak ada orang guna. Saja jangan kita fikir cara kita.
Kita sungguh dah buka api ni besar-besar dalam rumah, tak ada orang, bazir. Lepas tu Tuhan buat syurga macam-macam nikmat tak ada guna, bazir ada. Jadi kita ahli sunnahnya, syurga neraka ada dah. Mu'tazilah, syurga neraka ada sampai masa dia. Syurga neraka tak ada terus, tu orang kafir, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak hukum kafir. Mu'tazilah dipanggil ahli bid'ah. Mereka yang berpegang dengan akidah yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang dosa besar. Tak hukum kafir. Kalau syurga neraka tak ada, tu agama lain dah tu. Mu'tazilah, syurga neraka ada apabila sampai masa. Ini semua termasuk di bawah beriman kepada rukun iman yang kelima. Keenamnya, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah. Baik jahat daripada Allah. Bermula untung baik, iaitu iman dan taat, dan untung jahat, iaitu kufur dan maksiat. Baik jahat semuanya datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang keenam. Baik jahat semuanya daripada Allah. Mana jahat? Kufur daripada Allah, maksiat daripada Allah. Ini pegangan rukun iman yang keenam. Percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kita sendiri. Ini adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menyandar kejahatan yang kita lakukan kepada Allah, hukumnya haram, dosa besar. Bapa muda semayang, Tuhan takdir dah aku dah semayang. Bapa muda dah aurat, Tuhan takdir dah aku dah aurat. Haram, dosa besar. Kenapa tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala? Nisbah percakapan. Macam orang ngajar itulah. Orang ceramah, dia nak tutup majlis dia, yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang kurang-kurang, kelemahan saya sendiri. Ini adab kita, nisbah percakapan. Pegangan kitanya, rukun iman yang keenam, baik jahat, kesemuanya adalah susunan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang hak jahat Tuhan tidak tentukan, hak jahat bukan Tuhan yang buat, ini akidah yang khilaf ulama. Setengah mengatakan kafir lagi, kekal neraka selama-lamanya sebab tak cukup rukun iman yang keenam. Rukun iman keenamnya mana? Beriman baik jahat daripada Allah. Tiba-tiba dia beriman hak baik daripada Allah, hak jahat tak ada kena-kena dengan Allah. Tak ada rukun iman keenam. Setengah pandangan menghukumkan kafir, tapi pandangan muktamad mengatakan sesiapa yang berpegang hak jahat bukan tuntun Allah, ini akidah yang dosa besar, sebesar-besar dosa, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak kafir sekalipun. Jadi rukun iman yang keenam ni agak panjang sedikitlah pembicaraan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.